Jadi golongan yang pertama ni, mereka keterlaluan dalam mengangkat dan memuja Ahlul Bait. Siapa kelompok ni? Syiah. Syiah, yang mana telah kita jelaskan berulang kali, kelompok-kelompok dan pembahagian-pembahagian kelompok Syiah ada daripada kalangan mereka. Secara umumnya pada hari ini kita kata ada berapa itu? 3 kecenderungan Syiah pada hari ini. Pada hari ini kita tak bercerita Syiah 1000 tahun dulu, kita bercerita Syiah pada hari ini ada 3 kecenderungan. Pertama, kecenderungan ke arah memuji Ahlul Bait, puji Ahlul Bait ini yang terbaik. Seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang terbaik. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab serta sahabat-sahabat Nabi yang lain, akan tetapi mereka mengangkat kedudukan Ali bin Abi Talib lebih tinggi daripada kedudukan Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Mereka ini pada hari ini dinamakan ataupun disebut sebagai Zaidiyah. Lama dah juga wujudnya Zaidiyah ini, akan tetapi saya cuba ceritakan, saya cuba kongsikan apa ataupun kelompok Syiah yang ada sekarang. Zaidiyah masih ada mereka. Itu satu. Kemudian, dan mereka lah juga merupakan Syiah yang paling dekat dengan Ahli Sunnah. Walaupun secara dasarnya mereka belum daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kalau orang tanya Syiah yang paling dekat, maka jawapannya Syiah Zaidiyah. Begitu juga yang kedua, kelompok yang mana mereka ini lebih kepada mengkafirkan, menghina, menyesatkan dan mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang pada hari ini dikenali sebagai Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah, Imam 12. Juga mereka dikenali sebagai Rafidah. Rafidah daripada perkataan Ar-Rafdu. Ar-Rafd maksudnya mereka menolak. Menolak siapa? Menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Adapun kelompok Syiah yang pertama tadi, seperti yang saya katakan kepada Al-Fadhil Ustaz di belakang, jawazu imamatil fadil ma'a wujudil afdal, iaitu harusnya menjadi imam orang yang baik ketika mana di sampingnya ada orang yang lebih baik. Jadi haruslah saya mengajak di sini, bukannya ustaz lagi bagus duduk di belakang pula, saya duduk di depan. Jadi harus di sisi Zaidiyah. Adapun di sisi kelompok kecenderungan Syiah yang kedua, ini iaitu golongan-golongan Rafidah, mereka tidak bersetuju dengan imamah ataupun dengan kekhalifahan pemerintahan Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab dengan pelantikan mereka berdua, termasuk Uthman ibn Affan. Bahkan mereka sampai ke tahap mengkafirkan Abu Bakar dan berdoa laknat bagi sahabat-sahabat Nabi yang agung. Bahkan disebut oleh Al-Khumaini di dalam bukunya, siapa yang menghadiri majlis pada malam tersebut, Dr. Suleiman As-Salumi, beliau menjelaskan tentang kenyataan-kenyataan Khumaini di dalam bukunya sendiri Al-Hukumah Al-Islamiyah, mendoakan laknat bagi Abu Bakar dan juga Umar dan menamakan mereka berdua sebagai berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar sebagai berhala Quraisy. Jadi mereka ini adalah Syiah. Jadi mereka menggunakan pelbagai nama pada hari ini, sama ada mereka menggunakan nama Ithna Asyariyah Imam 12, ataupun mereka menggunakan Imamiyah, ataupun Rafidah. Rafidah ni kita panggil kepada mereka kerana Ar-Rafdu, mereka menolak. Mereka tidak menerima kekhalifahan Abu Bakar dan juga Umar dan juga Uthman. Begitu juga dinamakan mereka ini, ataupun mereka menamakan diri mereka sebagai Ja'fariyah. Dan itulah yang masyhur, yang mana apabila mereka masuk ke negara-negara ataupun negeri-negeri yang menolak kefahaman Syiah ini, Imamiyah, Ithna Asyariyah, Imam 12, maka mereka akan datang dengan nama Ja'fariyah. Mereka akan memanfaatkan nama Al-Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana beliau salah seorang daripada Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh kerana beliau daripada kalangan keturunan Ahlul Bait, maka kita lihat kitab-kitab hadis Syiah, antara yang besar Usulul Kafi oleh Al-Kulaini, imam mereka, banyak bahkan menisbahkan riwayat-riwayat yang palsu kepada Ja'far As-Sadiq, sedangkan Al-Imam Ja'far As-Sadiq berlepas diri daripada tuduhan-tuduhan palsu mereka. Jadi mereka memanfaatkan, menggunakan nama Ja'far As-Sadiq. Ini satu pendustaan yang sangat besar, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu yang kedua. Jadi hukum Ahlus Sunnati wal Jamaah ke atas Syiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah ataupun Imam 12, begitu juga ataupun nama mereka Rafidah atau Ja'fariyah,
hukum Ahlus Sunnati wal Jamaah ke atas mereka seperti yang telah dinyatakan kafir sekiranya mereka beriktikad dengan iktikad tersebut tanpa kejahilan, dengan sengaja, dengan ilmu, maka sebenarnya mereka telah jatuh kafir. Kafir. Hukumnya dari sudut hukum kita tidak perlu mentakyin-kan. Nak takyin maksudnya kita nak abang dia. Jiran sebelah rumah aku dia Syiah, dia kafir. Tak. Yang tu kerja siapa? Kerja pemerintah. Kerja hakim. Hakim yang menentukan, qadi yang menentukan jatuh hukum kafir, itu kafir dunia. Kafir dunia, qadi yang menentukan. Kalau kita serah macam si kita duk kata dah, kalau kita serah hukum kafir ni kepada tangan manusia, habis semua orang kafir. Habis. Tak ada siapa yang tinggal Islam atas muka bumi. Habis semua nu kafir. Jadi kita biar pihak tertentu yang menentukan, pihak yang berwajib. Adapun kafir di akhirat kelak dari sudut hukumnya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita pada hari ini membicarakan tentang hukum orang yang beriktikad dan mempercayai akidah-akidah kelompok-kelompok yang seperti ini. Mana mungkin tuan-tuan dan puan sekalian golongan-golongan ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan Rasul mencintai sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tiba-tiba mereka bangkit dan mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu satu. Golongan yang kedua, golongan yang keterlaluan dalam menolak Ahlul Bait, yang digelar oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka ini sebagai nasibi. Yang mana mereka ni dituduh, golongan nasibi ini mereka mengkritik Ahlul Bait, mereka menghina Ahlul Bait, mereka tidak beriman dengan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan Ahlul Bait. Golongan nasib ini melampau-lampau dalam menolak, tadi melampau-lampau dalam memuja. Seperti mana Al-Imam Al-Bukhari dituduh oleh puak-puak Syiah yang melampau-lampau dalam memuja ini. Imam Bukhari kata mereka nasibi. Pasal apa? Pasal kurang hadis-hadis Ali bin Abi Talib di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kerana itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meninggal dalam buangan kerana dituduh sebagai nasibi, pembenci Ahlul Bait. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari adalah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana mereka berada di antara sikap melampau-lampau berlebih-lebihan dalam memuja dan sikap melampau-lampau atau berlebih-lebihan dalam menolak, dalam menafikan hak-hak istimewa Ahlul Bait. Jadi Ahlus Sunnah adalah kelompok pertengahan, di mana mereka beriman kepada kalamullah Azza wa Jalla tentang kedudukan Ahlul Bait yang Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka. Dan pada masa yang sama mereka juga beriman pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah agar berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Ahlul Bait. Seperti dalam hadis-hadis yang masyhur, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima kitabullah wa aitratu ahli baiti, iaitu dia dalam riwayat yang kita selalu dengar, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berperang dengannya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku. Kitab nanti dalam riwayat yang sahih juga Nabi SAW sebut kitab Allah dan juga sunnah Ahlul Bait. Ahlul Bait, apa yang dibawa oleh Ahlul Bait ini juga merupakan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu cara kita nak faham hadis, kelompok Syiah dia ambil yang tu saja, wa'itratu ahli baiti, apa yang mai daripada Ahlul Bait sahaja. Mereka melihat itu satu peluang untuk mereka menyebarkan ideologi mereka, memanfaatkan nama Ahlul Bait, memanfaatkan nama Nabi SAW. Sedangkan kita perlu melihat keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW. Kita nak tahu mana hadis-hadis Abu Bakar, nak tahu mana hadis-hadis Aisyah, nak tahu mana hadis-hadis Abu Hurairah, hadis-hadis Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, nak tahu mana apa habis buang. Jadi kena melihat kepada keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga apabila Nabi SAW menyatakan bahawasanya dalam hadis wanita daripada Bani Makhzum yang mencuri, di mana pembesar-pembesar, oleh kerana Bani Makhzum ni bani di antara kabilah yang terkenal daripada kalangan orang besar-besar. Jadi cuba didiamkan peristiwa tersebut, maka berita ini sampai kepada Nabi SAW.
Dan Nabi SAW sangat marah. Kata Nabi, celaka golongan-golongan yang mana mereka-mereka ini apabila orang-orang kaya mencuri, mereka akan diam. Adapun sekiranya orang-orang miskin mencuri, mereka akan laksanakan ke atasnya al-had, hukum hudud. Kemudian Nabi SAW bersabda, wallahi law anna Fatimah saraqat laqata'tu aydiha. Demi Allah, sekiranya Fatimah mencuri, nescaya aku akan potong kedua belah tangannya. Menunjukkan bahawasanya kebenaran itu, hak itu bukan terletak semata-mata kepada Ahlul Bait. Pada hari ini ramai orang mengaku Ahlul Bait, tapi terjun kolam dekat hotel tu pakai luar dalam saja. Ahlul Bait, kami Ahlul Bait. Tuan-tuan, ada sahabat saya, hafizahullah, beliau juga mengaku, bukan mengakulah, memang dia daripada kaum keluarga yang menyatakan bahawasanya mereka adalah daripada kalangan Ahlul Bait. Kita tak nafi, kita tak boleh duk nafi orang. Dia mengaku, pergi kat dia lah. Kalau kita nak nafi, yang pergi lah buat siasatan, buat dakwaan, buat kajian, buat analisa, pergi lah buat. Dia nak mengaku, dia mengaku lah. Kita pula jangan duk menidakkan. Apa yang saya nak katakan di sini, ini sahabat saya yang mengadu sendiri. Buatlah perhimpunan kaum keluarga Nabi lah, kaum keluarga Ahlul Bait mereka di tempat tertentu, negeri-negeri tertentu, pusat peranginan tertentu. Pasal apa? Pasal dia nak satukan sahabat saya ni dengan seorang daripada kalangan mereka juga. Sebab Ahlul Bait ni mereka nak jaga mereka punya nasab keturunan, tak bagi keluar lepas keluar. Jadi bila jadi lagu tu, pi di tempat-tempat tertentu ni lah, tengok sahabat saya tengok ni, yang nak suruh nak pergi jadi, nak calon untuk jadi isteri dia ni, tu dia swimming pool berenang elok, duk berjemuk elok. Ahlul Bait lagu mana lagu tu? Ahlul Bait tu tetap keturunan, dia tetap keturunan. Dari sudut keturunan haram kita mencerca keturunan. Dan Nabi SAW, apatah lagi keturunan yang dimuliakan oleh Nabi SAW sendiri, haram kita mencerca, lebih-lebih lagi. Akan tetapi dari sudut kesalahan dan kesilapan yang dilakukan, adakah semata-mata dia Ahlul Bait, dia tidak melakukan kesilapan?